Yang ketiga, nak kena pesan pada anak cucu kita, meninggal nanti kubur nak kat mana? Kena pesan. Jangan tak pesan, nanti bergaduh lah. Susah betul. Sebab saya ingat yang duduk di sini bukan semua orang sini. Ni ada orang daripada negeri lain, cari makan di negeri Melaka, duduk di sini. Jadi mungkin dia dalam hati dia, katalah dia asal pada Kelantan. Dalam hati perut dia, dia nak juga ke bumi di Kelantan. Tapi tak pernah cakap kat orang. Bila tanya kenapa kau awak ni nak sangat ke bumi di kampung sendiri, dia kata sebab ayah dia di sana, arwah mak dia pun bumi di kampung, adik-beradik dia pun ada seorang dua bumi di sana. Dia ingat agaknya alam kubur ni boleh minum teh tarik, berkumpul, duduk-duduk, buat family day agaknya ya. Benda tanamlah kat mana-mana, berjumpa dia. Tapi lah dia rasa dekat dengan keluarga dia. Senang pesan saja lah. Abah kalau mati esok tanam sekian-sekian. Tapi biarlah wasiat yang munasabah. Mana tidaklah abah kalau mati esok tanam di makam pahlawan Masjid Negara, boleh? Letih kita nak mengejar JPM apa semua macam mana? Masjid Negara, makam Mahmudiyah, makam Diraja Johor Bahru, letih. Ataupun abah kalau mati kau tanam dekat Bakit. Hantar ke Madinah tu. Nak hantar dengan apa? JNT. Nak hantar dengan apa? Yang munasabah sajalah. Tapi eloknya, kata Syekh Abu Bakar Al-Munzir An-Naisabur, sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak, yustahabbu an yudfanul mayyiti fil bidadil ladzi tufiya fihi. Sunat hukumnya mengkebumikan jenazah di negeri tempat dia meninggal. Selesai salah. Tuan-tuan meninggal di mana? Meninggal di tengah bercuti dengan keluarga di Australia. Kebuminya ke Australia. Meninggal di England, London, kebumi London. Tapi tak semua negara luar yang membenarkan jenazah daripada warga asing ke bumi tempat dia. Macam di negara China. Kalau betulan ke sana, kalau meninggal, dia tak benarkan. Dia suruh balik. Tanam jugalah di negara masing-masing. Tapi elok, tanamlah tempat mana kita meninggal. Ala hadza kana al-amru ala ahli Rasulillah wa alaihi awamu ahli ilmi wa kadzalika taf'alu al-ammatu fi ammatil buldan. Dan inilah amalan yang dimulakan sejak daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalangan ulama. Mana dia meninggal, situ dia kebumikan. Sebab itu Nabi kita asal Mekah, wafat di Madinah, kebumi di Madinah, tidak bawa balik ke Mekah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nak pesankan kepada anak-anak cucu kita ini, duit-duit kita ini selepas dibagi-bagikan apa semua esok, ada balance mana-mana, buat sedekah. Sedekah, buatlah sedekah yang jariah. Apa makna sedekah jariah? Jariah ni maknanya berlari. Artinya duit itu mesti bergerak. Contoh, saya selalu pesan kat masjid-masjid. Jumaat hari kemarin kita dapat sumbangan jemaah, tabung, boleh bagi. Orang sedekah RM50, RM10. Kadang-kadang kutipan Jumaat saja start pukul 12 sampai pukul 3, pukul 2 lebih. Ada masjid boleh cecah 7,000, 8,000. Orang bagi duit bukan suruh simpan. Orang bagi duit suruh belanja. Jadi sebelum Jumaat minggu depan, pastikan 8,000 tu selesai. Apa nak dibuat? Paip, bilik air, mana lam mentol tak bertukar. Takkan semua nak pau orang pejabat agama juga setakat mentol tu. 8,000 belanja je. Orang bagi tu, dia nak suruh tengok apa benda. Itu dia panggil jariah. Masalah pengurusan masjid kan bukan semualah. Bukan semua. Macam saya sebab saya jaga masjid. Semua kadang duit itu dia bring forward. Akhirnya dalam peti besi, ada masjid dalam peti besi cash saja 60,000, 70,000 cash. Bayangkanlah, tak sempat nak pergi bank, tak sempat. Musim-musim pandemik ni, bank tak mesra lah macam dulu. Nak kena beratur, nak apa. Kalau beratus ribu tu dia layan lah juga, boleh special counter. Jadi kadang ada JK masjid, malah nak pergi bank, simpanlah dalam peti besi. Puluhan ribu ada. Panggil orang buat kerja pasal cermin, buat partition, katalah harga 7,000, bayar pakai duit RM1. Ikat penuh. Lepas tu kontraktor pun bercinta nak buat kerja kat masjid. Dapat payment kan duit RM1, ikat-ikat, jadi duit raya, penuh. Sumbangan orang, mesti bergerak. Itu dipanggil jariah.
Kalau dalam konteks kita sekarang, sumbangan jariah yang terbaik wakaf. Wakaf. Saya ingat di Melaka pun ada dia punya untuk berwakaf tu ada sistem berwakaf. Buat saja wakaf. Benda tu sentiasa digunakan oleh orang. Ataupun tuan-tuan pesankan pada anak cucu, aku meninggal esok kau dah tolak semua bahagian masing-masing, buat satu pondok dekat Masjid Al-Sultan Abdullah, pondok musafir misalnya. Jadi orang menyinggah-nyinggah ada tempat dia nak duduk, dia nak sambil makan. Selama mana benda tu berjalan, tu dipanggil jariah. Baik itu tuan-tuan, sedekahlah kita. Inilah yang menolong kita di alam kubur esok. Apa sebab? Kita nanti di dalam kubur tak ada orang teman kita. Tak ada, kita akan bersendirian. Kubur itu sendiri gelap, sempit. Bayangkanlah tuan-tuan malam sekarang, cuba try tidur bawah katil kalau nak tahu apa rasa. Yang tidur atas katil, tidur bawah katil sampai pagi. Apa rasa? Klaustrofobia, takut, sunyi. Dalam kesunyian itu sudah pasti kita kalau boleh nak ada orang meneman. Siapa nak meneman kita? Kita meninggal, isteri kesayangan takkan terjun dalam liang duduk dengan kita. Suami kita apatah lagi takkan duduk dengan kita dalam kubur. Tinggallah kita bersendirian. Tapi Nabi sebut, don't worry, akan ada orang yang meneman kau dalam kubur esok. Apakah dia? Amalan kita. Apa amalan-amalan? Ada satu riwayat yang saya nak bawakan. Nabi pernah bercerita, innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu mudbirina. Mayat dalam kubur, dia boleh mendengar derapan tapak kasut orang yang meninggalkan dia. Mana kita masuk kubur, orang dah kambus, kemudian baca doa, kemudian nangis-nangis balik. Ketika dia orang balik itu, kita dengar daripada bawah, kita dengar prap 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 prap, dia orang tinggalkan kita. Ketika itulah kata Nabi, kita akan bersendirian. Fa idza kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'si. Ketika itulah dalam kesunyian itu, kalau orang ni orang baik, kanatis salatu 'inda ra'si. Datanglah solat kita ataupun sembahyang akan datang 'inda ra'si, dari arah kepala kita, dan dia parking dekat kepala kita. Waz zakatu an yamini. Amalan zakat kita akan datang dari sebelah rusuk kanan kita. Wa kana siyamu an yasari. Puasa kita akan parking sebelah rusuk kiri kita. Wa kana fa'alalul khairat was sadaqatu was sillatu wal ma'ruf wal ihsan ila nas ila rijlaih. Dan datang pula segala amalan sunat yang kita lakukan, termasuk sedekah. Dia akan datang, dia akan duduk dekat kaki kita. Jadi bila dalam kubur nanti, kita dah ada 4 sahabat. Sembahyang, zakat, puasa, amalan sunat. Apa tujuan mereka duduk dekat dengan 4 penjuru ini? Mereka akan bantu kita ketika soal kubur. Maka kata Nabi, fayu'ta min 'inda ra'si fataqulu salatu ma qibali man khalu. Bila dah parking 4 sahabat, datanglah malaikat penemu duga. Datang nak tanya soal kubur. Dan malaikat ni akan datang dari arah kepala. Ketika malaikat ni sampai, kata Nabi, rupa-rupanya solat dah pun parking dekat kepala kita. Jadi parking dah penuh, tak ada tempat. Maka solat tu akan kata kepada malaikat, minta maaf tuan, ma qibali madkhalu. Sini sudah penuh, tak boleh masuk, tuan cari jalan lain. Sembahyang bikin roadblock. Bayangkan. Solat kita yang kita buat dengan baik tadi, dia akan bantu kita menepis kedatangan malaikat. Malaikat pun fayu'ta min 'inda yamini. Dia kona pula ikut rusuk kanan kita. Dekat rusuk kanan kita, ketika itu sudah ada zakat-zakat yang kita selalu bayar. Mereka pula akan buat roadblock. Ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, sini tak boleh lalu. Ini orang banyak suka zakat tu. Zakat fitrah, zakat perniagaan, semua zakat dia bayar. Jadi malaikat pun pusing ikut kiri. Fayu'ta an yasari fayaqulu siyamu ma qibali madkhalu. Minta maaf tuan, ini orang suka puasa. Puasa Ramadan tak payah cerita lah. Puasa sunat, puasa hari putih, puasa je kerja dia. Jadi malaikat pun, macam mana saya nak lalu? Cari jalan lain lah. Ma qibali madkhalu. Memang tak ada tempat masuk. Akhirnya malaikat pergi ikut kaki kita. Bila datang ikut kaki, fayaqulul fa'alil khairat. Maka pelbagai amalan sunat kita akan buat roadblock.
mereka akan mengatakan maqibali madkhalu, utama Tuhan sini pun tak ada. Jadi malaikat kata Nabi, dia berpusing-pusing lah, aku ni macam mana nak buat kerja, aku ni dah penuh sangat ni. Akhirnya bila dah berpusing-pusing, dah tak ada tempat nak masuk, akhirnya NFA, no further action. Tak ada soalan, relax je kita. Tak ada lah kena jawab marabuka, apa tak ada dah, marabuka semua free, exempted. Apa sebab? Kerana 4 orang sahabat ini bantu kita. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu salah satu yang kita nak cari sahabat kita selain daripada semayang, zakat, puasa adalah amalan-amalan sunat, termasuklah kita melakukan sedekah. Sedekahlah sebanyak-banyak mungkin.